Keempat, NKRA yang bermatlamat mempertingkatkan infrastruktur asas luar bandar. Kerajaan tidak pernah melupakan penduduk luar bandar. Keprihatinan kerajaan ini terbukti apabila pada tahun 1959, Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah ditubuhkan. Semenjak 3 tahun yang lalu, usaha untuk mempertingkatkan kemudahan asas luar bandar telah diberikan nafas baru dengan penekanan ke negeri Sabah dan Sarawak. Setakat ini, hampir 1,000 kilometer jalan luar bandar telah dibina. Dalam sejarah negara ini, merupakan jumlah kilometer jalan terpanjang yang pernah dibina dalam tempoh 2 tahun. Sebagai perbandingan, panjangnya melebihi lebuh raya utara selatan sedia ada. Menggunakan strategi Lautan Biru, Angkatan Tentera Malaysia melalui projek Jiwa Murni telah membantu dalam pembinaan jalan-jalan luar bandar. Contohnya, Long Lopeng ke Bekalalan, Kuala Medalam ke Medamit, Limbang dan Kampung Saeh Bekenu Miri. Semenjak pelaksanaan NKRA ini 3 tahun yang lalu, sebanyak 27,000 lagi isi rumah luar bandar mendapat nikmat bekalan elektrik dan lebih 70,000 lagi isi rumah pula mendapat bekalan air yang bersih. Hasil langkah-langkah ini telah meningkatkan akses rakyat Malaysia kepada air bersih. Bagi negeri Sabah, peningkatan melibatkan 8%, membabitkan lebih 150,000 penduduk. Bagi negeri Sarawak, peningkatannya ialah sebanyak 5.3% yang membabitkan lebih 100,000 penduduk. Manakala bagi negeri-negeri di Semenanjung, peningkatan ialah sebanyak 3.6% yang membabitkan lebih 250,000 penduduk. Bagi bekalan elektrik pula, negeri Sabah dan Sarawak menunjukkan peningkatan sebanyak 6.8% dan 6.2% yang memanfaatkan lebih daripada 230,000 penduduk. Bagi merancangkan lagi pembangunan luar bandar, kerajaan telah melancarkan program transformasi luar bandar sebagai sebahagian daripada dasar transformasi nasional. Di bawah program ini, pusat-pusat transformasi luar bandar RTC telah dan bakal didirikan. Pusat RTC pertama telah dilancarkan di Gopeng, Perak, manakala RTC yang berikutnya akan dilancarkan di Kota Baru dan beberapa buah lokasi yang telah dikenal pasti. Rakyat Malaysia yang dihormati, kelima, NKRA yang bermatlamat mempertingkatkan pengangkutan awam bandar. Bagi meningkat kualiti hidup rakyat, terutama di kawasan bandar, kerajaan akan melaksanakan beberapa projek besar pengangkutan awam. Projek paling utama ialah projek MRT yang merupakan projek pengangkutan awam bandar jangka panjang yang paling komprehensif dalam sejarah pengangkutan awam negara. Fasa pertama projek ini dijangka siap dalam tempoh 5 tahun akan datang. Sementara itu, kerajaan telah pun mengambil tindakan untuk meningkatkan sistem pengangkutan LRT dengan penambahan dari gerabak 2 coach kepada gerabak 4 coach dan pemanjangan kedua-dua laluan Kelana Jaya dan Ampang Jaya. Pemanjangan kedua-dua laluan ini dijangka akan memanfaatkan lebih 500,000 pengguna sehari semasa waktu puncak. Bagi perkhidmatan komuter KTM pula, coach-coach baru telah pun dibeli dan akan diperolehi secara berperingkat. Ia akan meningkatkan mutu dan keselesaan perkhidmatan komuter. Langkah-langkah ini dijangka akan meningkatkan keselesaan kepada hampir 100,000 pengguna harian. KTM juga kini dalam proses mempersiapkan laluan berkembar dan proses elektrifikasi laluan Ipoh Padang Besar. Di bawah NKRA ini juga, kerajaan telah memperkenalkan Bus Express Transit BET yang telah memanfaatkan 370,000 orang
pengguna setiap hari. Keenam, NKRA yang bermatlamat meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah. Perang terhadap kemiskinan telah dilancarkan secara sistematik dan berterusan semenjak kemerdekaan lagi. Ia dilaksanakan secara lebih saintifik bermula dengan dasar ekonomi baru. Matlamat kedua DEB adalah untuk mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan. Alhamdulillah, kita telah berjaya membasmi kemiskinan tegar apabila kita telah mengeluarkan lebih 44,000 isi rumah daripada kategori tersebut. Namun kita tetap waspada terhadap kes-kes baru yang mungkin berlaku. Kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif seumpama akhiri zaman miskin atau Satu Azam yang telah memberi nikmat kepada lebih 47,000 isi rumah yang melibatkan perbelanjaan lebih 500 juta. Manakala di bawah program Kebajikan Rakyat Satu Malaysia atau Karisma pula sebanyak 1.4 bilion diperuntukkan setiap tahun kepada 500,000 penerima bantuan kebajikan masyarakat seluruh negara. Ketujuh, NKRA yang bermatlamat membenteras rasuah. Kerajaan komited bagi membenteras gejala rasuah. Jenayah rasuah adalah ibarat barah kepada kelangsungan dan pembangunan negara. Ia mampu memusnahkan keharmonian rakyat. Kerajaan tidak pernah pilih kasih dalam usaha memerangi rasuah. Tidak timbul soal bahawa tindakan hanya akan diambil terhadap ikan bilis, manakala ikan jerung akan dibiarkan terlepas bebas. Sehingga akhir 2011, sebanyak 900 pesalah rasuah telah disabitkan kesalahan. Kerajaan telah pun menubuhkan mahkamah khas bagi mempercepat perbicaraan kes-kes rasuah. Manakala Badan Penguatkuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, telah ditingkat upaya dengan secukupnya.